Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ahmad ada ke tu sebab dia buka background tapi tak ada orang. Boleh macam tu Ada. Oh ya. Yeah. Kita boleh buka background dan tinggalkan macam tu je. Sebab tak buka kamera. Alhamdulillah, pertama-tama ni kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah SWT beri kita nikmat yang sangat banyak lah dapat bertemu lagi pada hari ini. Ini kira pertemuan pertama pada tahun 1443 Hijrah. Dan dah hari ke-6 lah hari ni, 6 Hijrah, 6 Muharram, tahun baru. Allah masih lagi memberi kita nikmat untuk merasai nikmat-nikmat di dunia ini. Masih lagi berada di atas keadaan yang baik, kesihatan, dan on top of nikmat-nikmat yang banyak tu, Allah masih lagi berikan kita ni nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam kan. Yang mungkin bunyinya macam klise, tapi itulah nikmat yang paling besar yang mungkin tak semua orang merasailah kenikmatan iman dan Islam. Sebab kita ni dapat iman dan Islam melalui pewarisan kan, by chance, bukannya by choice. Berbanding mereka-mereka yang memilih ataupun berjuang untuk dapatkan nikmat itu, mereka lebih menghargailah nikmat berkenaan. Tapi tak apa, kita cubalah untuk menghadirkan perasaan untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Yang kedua ni, kita panjatkan selawat dalam kepada Nabi SAW, kepada seluruh keluarga baginda, para sahabat, tabi'i, tabi'ut tabi'i, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan ila yaumiddin. Pada pagi ini Allah beri kita kesempatan dan campakkan diri kita bertemu pada waktu duha ni kan, yang sangat cerah baik ini, untuk sama-sama bertanya khabar, memeriksalah keadaan masing-masing, lebih mengenal diri kita dan nak belajar beberapa perkara sama kita kan. Ada banyak kelebihan waktu duha lah yang kita tengokkan dalam hadis Nabi menyebut tentang keutamaan waktu duha ni. The fact that ada solat duha kan, tak ada solat yang dinamakan solat asar, waktu asar dia kan. Tapi waktu duha tu dia macam ada solat untuk waktu duha tu. Ketika Nabi Musa AS nak bertarung dengan ahli sihir, dengan Firaun punya ahli sihir tu kan, lepas dah confront dengan Firaun tu, so diorang decide, okay, kita akan berjumpa untuk bertarung sihir kan, pada satu tempoh yang akan ditetapkan. Kemudian Nabi Musa terus meminta Firaun set hari itu adalah pada hari perayaan kan. Mau'idukum yaumaz zinah wa an yahsyaran nas suduha. Dalam surah Taha disebutkan, kalau tak silap surah Taha ayat ke-50 ayat ke-58 59. Nanti bercari. Jadi bila Nabi Musa yang propose supaya kita berjumpa pada hari Yaumuz Zinah, hari perhiasan. Yaumuz Zinah kat situ ada beberapa pandangan mufassir. Ada yang kata hari itu, hari pertarungan itu, Ahlan wa Sahlan, Najmi dan Amir Irfan. Ada yang kata Yaumuz Zinah itu merujuk pada hari Ashura. Ada yang kata Yaumuz Zinah itu hari perayaan mereka, hari perayaan di zaman itulah. Sebab Az-Zinah itulah perhiasan, which hari perayaan itulah mereka ni berhias. Ada yang kata Yaumuz Zinah itu merujuk pada hari pasar-pasar dibuka. Ada yang kata hari Sabtu. Banyak pandangan. Tapi tak apa. Yang penting Yaumuz Zinah tu hari ramai orang berkumpul. Dan Nabi Musa propose waktu nak berkumpul, nak dia dengan ahli sihir nak bertarung tu, propose ni apa? Wa an yusharan nas suduha. Dan kumpullah manusia pada waktu duha. Kan? Kenapa tidak pada waktu-waktu yang lain? Jadi para ulama mentafsirkanlah apa hikmahnya Nabi Musa propose waktu duha, untuk dia nak presentkan dia punya mukjizat yang dibawa oleh Allah SWT. Jadi ini menunjukkan keutamaan waktu duha kan. Di mana sebab waktu duha tu waktu yang terang, cerah, the right time untuk kita buktikan kebenaran-kebenaran. Orang-orang ahli sihir tu
Mereka prefer malam sebab sihir ni nak tipu kita kan, nak tipu mata. So malam lebih mudah lah nak menipu orang. Tapi Nabi Musa dia propose waktu duha supaya semua orang boleh berkumpul dan melihat kebenaran kekuasaan yang akan dia pertontonkan mukjizat Allah SWT kan. Ceritanya banyak sejarah menunjukkan waktu duha ni banyak perkara-perkara yang amazing berlaku dan adalah kelebihan-kelebihan tertentu kan. So hopefully ketika kita berkumpul pada pagi ini di waktu duha ini, Allah membukakan kita lah, memberikan kita kejelasan, ketenangan dan basirah, keterangan untuk mempelajari agama ini kan. Seperti mana Nabi Musa menerangkan ataupun mempertontonkan mukjizat Allah SWT pada waktu duha pada ketika itu. InsyaAllah. Itu yang pertama nak kongsi sedikit. Yang kedua, sepanjang kita tak bertemu ni kan, for the past week, seperti biasa banyak benda telah berlaku. Pertamanya apa, kita meraihkan ni lah Yaumul Hijrah. Yaumul Hijrah, tahun hijrah kan. Walaupun tahun hijrah ni dia bukannya sunnah yang diwariskan oleh Nabi kan, tapi sambutan tu dia mulai oleh Umar. Tapi tak ada masalah lah untuk kita meraihkan tahun hijrah. Satu tahun perayaan ataupun peringatan yang baik untuk kita muhasabah diri, semak macam mana kita ni progressing kan. Yang keduanya, sepanjang kita bertemu daripada minggu lepas ke minggu ni, ada banyak berita-berita yang sedang hangat berlaku kan. Sangat banyak berita-berita berlaku. Contohnya ada isu apa, negara kebakaran, Olimpiknya, PM punya pengumumannya, macam-macam lah. Dan antara yang hot sekarang ni adalah masih lagi hangat di media, berita ni lah pemergian kan almarhumah Sarah Raisuddin tu. Siapa-siapa yang follow lah. Mungkin ada orang tak kenal kot Sarah tu. Ada kenal ke? Ada tak kenal? Kenal. Tak kenal. Kenal? Tak kenal? Aiman kenal Aiman? Tak. Oh, Masya Allah. Bagus Aiman ni. Terpelihara. Siapa? Macam mana? Siapa dia? Selalu nampak ramai. She was a singer lah. Dia meninggal sebab COVID hari tu. Dia ni, kalau tak silap dia AF dulu kan, peserta Akademi Fantasia yang awal-awal dulu lah. And she happened to be wife kepada Syuib. Syuib ni adalah seorang artis pelawak, Maharaja Lawak, kau tak silap abang. So macam tahu semua artis kan. Tapi cerita ni dia meninggal. Bila dia meninggal sebab COVID tu, lepas dia meninggal tu macam-macam lah orang membongkarkan kebaikan-kebaikan dia kan. Memang towards the end pun dia banyak berubah lah, pakai tudung dan sebagainya. So banyaklah kebaikan infak dia buat dengan orang cerita lepas dia mati kan. Satu benda yang kita boleh belajar lah kat sini kan, bahawa walaupun kita kenal dia, bagi orang yang kenal, dia ada satu journey yang boleh katakan tak solehah pada awalnya, dengan seksi dia tu, goda ke, penyanyi kan, artis kan, nature macam tu kan, free hair sebagainya. Tapi di hujung-hujung dia tu, Allah takdirkan dia tu mati dalam keadaan yang boleh katakan terbaik lah. So hadis Nabi menyebut innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amal itu dinilai pada penutup dia. Al-khawatim. Al-khawatim tu jamak bagi al-khatimah kan. So sebenarnya walaupun setiap orang tu ada past ataupun history yang buruk, tapi kalau dia di hujung tu baik, maka insyaAllah baiklah bagi dia kan. Ini kita belajar daripada hadis keempat pada sebelum ini. So cerita dia ni dia macam memberi kita inspirasi ya, sebab kita macam mana, kita tak tahu lagi kita punya pengakhiran. Tapi kita kena mengambil dekat semangat ni, mencuba memastikan setiap masa kita berada pada keadaan-keadaan yang baik, sebab mungkin pada masa itulah penutup bagi kita kan. So beruntunglah orang-orang yang menutupi amal mereka dunia ini dengan keadaan-keadaan yang baik, sehingga mereka pergi kebaikan-kebaikan mereka disebut-sebut oleh orang lain. Nabi Allah Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran kan, antara benda yang diminta daripada Allah SWT ni, Allahumma ja'alni lisana sidqin fil akhirin. Kena share ini tak ingat lah. Macam belum ayat berapa ni Najmi? Kalau tak silap kan surah Asy-Syu'ara kot. Saya boleh cari surah Asy-Syu'ara ayat ke-89 kot. Betul kan? Yang berbunyi Allahumma waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ini adalah doa Nabi Ibrahim kepada Allah SWT. Jadikanlah aku ini lisana sidqin. Jadikan aku ni buah tutur yang baik pada orang-orang yang kemudian. Maknanya Nabi Ibrahim meminta Allah ni jadikan dia tu pada pertuturan, perkataan orang yang datang kemudian benda-benda yang baik. Kan?
Dan doa ni di-granted Allah SWT kan. Sebab sampai hari ni kita tetap jazakallah ayat ke-84 surah Asy-Syu'ara kan. Maknanya sampai sekarang kita bercakap tentang Nabi Ibrahim bercakap dalam keadaan yang baik kan. So satu benda yang bila Allah nak memberi kebaikan seorang hamba tu, antara petandanya lah bila dia pergi tu dia diingati dengan tutur kata yang baik oleh orang yang datang kemudian. Kita bukan nak benda tu. Bukan kita nak buat satu benda sebab nak kejar tutur baik tu. Bukan kan. Kita tetap buat kerana Allah, tapi kita berdoa semoga bila kita pergi tu tengah berkebun sekarang. Power sangat ni. Panas lah ni. Orang berkebun tak ada awal lagi. Dekat mana tadi dah lost lah. Kita bukan buat sebab tu, tapi kita memohon jugalah semoga orang kenal kita dengan benda baik lah kan. Bukannya benda yang tak baik. Walaupun kita bukan buat benda tu in the first place untuk disebut-sebut, bukan. Tapi Nabi Ibrahim ajar supaya bila kita pergi tu, kita meninggalkan kesan-kesan yang baik pada orang lain. Dan orang bercakap perkara baik tentang kita kan. Bila seorang tu meninggal dan orang bercakap baik tentang dia, itu petanda dia mendapat husnul khatimah kan. Sebab tu kalau siapa-siapa yang pernah join solat jenazah, kan imam akan baca kan, apa kita kata pada jenazah ni baik kan. Maknanya kita mengatakan perkara yang baik tentang si mati tu supaya kita tutuplah dia punya keburukan-keburukan tu. Tapi dalam konteks solat jenazah tu kita macam menyatakan dia baik dengan bukan terpaksa kita cakap macam tu sebab adat dia adalah kita doakan dia baik. Tapi dalam konteks yang Siti Sairah ni, tanpa paksaan orang sendiri yang membongkarkan kebaikan dia kan. So kena fikir kalau kita meninggal tahu apa benda yang ada kan. Apa yang orang akan sedih. Oh dulu tak tahu orang ingat kita ni apa. Tak ada dah orang yang nak ajak tengok wayang sebab dulu kita lah yang ajak orang tengok wayang. Tak ada dah orang yang nak buat lawak ke kan. Takut orang ingat kita dengan benda yang tidak baik lah. So ini peristiwa yang mungkin bagi setengah orang biasa je lah, tapi bangsa benda yang boleh kita ni lah belajar daripada peristiwa pemergian itulah almarhumah tu. Allah alam tu kot sedikit tazkirah ringkas pagi ini insya-Allah. Jadi kita pada pagi ini seperti biasa kita akan tilawah sikit dan kita akan tengok sambungan hadis yang kelima lah sebelum ni kita datang ke hadis kelima kan. Sementara tu kita masih lagi ada Akrami lah yang belum join ni. Ada update tak? Amir Irfan ke Nazmi ke? Okey je. Kita ada carangan ke nak baca surah apa hari ni? Lapan orang. Kita baca surah Luqman boleh Tapi 2 page terakhir ya. Daripada muka surat 413 dan 414. Abid nak baca surah apa kan? Sebab dulu Amir Irfan pernah suggest untuk share dulu nak baca apa supaya boleh prepare, tapi tak maaf 413 dan 414. Daripada ayat ke-20 sampailah ke-34. So ada berapa tu 15 ayat kan. Seorang baca 2 ayat. Boleh So abang akan baca satu ayat. Abang akan baca dulu 1 ayat dan diikutilah yang lain 2 ayat. Aiman, kemudian Amir Irfan, Amma, Fahim, Imran, Adik dan last kali Najmi lah. Kalau Najmi tak boleh baca nanti Najmi bagi tahu, bolehlah Adik habiskan. Dah jumpa dah semua? Dah. Okey, surah Luqman 413. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma
وأن الله بما تعملون خبير. Soalan ke-11 kan? Aiman sambung pada ayat ke? Sorry. Salah. Tadi soalan Oh, okay. Pembetulan. Okay, balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tarau anna Allah sakhalakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Boleh Aiman sambung 2 ayat. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يهزوك كفره ننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتع قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khair semua atas tilawah masing-masing. So kita tengok sedikit terjemahan dan kita share lah. Kita nak kongsi menarik sebab kenapa kita panggil bacaan Quran ni tilawah kan.
Tilawah ni kita nak terjemah macam mana, tilawah lah kan. Tetapi sebenarnya tilawah ni datang daripada perkataan tala kan. Tala ni dia adalah maksud dia mengiringi. Mengiringi tu maksudnya macam follow. So bila kita tilawah tu dia bukan sekadar tilawah sepatutnya kan. Tilawah-tilawah tu sepatutnya diiringilah dengan kita memahami, membaca, memahami dan beramal dengan Al-Quran kan. Tapi mungkin orang yang faham biasa, orang lain faham tilawah tu sekadar baca kan. Maka itulah qiraah kan. Seperti mana Allah kata wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Kan yang bumi tu al-qamar tu mengiringi matahari kan. Sepatutnya kita tilawah tu macam tu jugalah. Kita ni terus berterusan membaca dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. InsyaAllah kita tengok terjemahan ni. Ada siapa nak share, mulakan perkongsian, peringatan, terlebur? Boleh? Silakan. So, saya nak kongsi ayat yang ke-31. Okay. So, based on lepas baca dia punya terjemahan dan ada juga rujuk sumber bacaan, apa yang saya faham dekat sini, dia ada cakap pasal kapal berlayar di atas laut dengan nikmat. Tapi poin yang dalam ayat ni yang saya nak
stresskan pasal sabar dengan syukur kan, yang ayat 14 kali, sabar dengan syakur. So, tapi saya tak pastilah sama ada ayat ni sebenarnya berkait ke tak dengan kisah Nabi Nuh tu yang bila datangnya banjir besar. Tapi saya rasalah macam berkait. Sebab first kita tahu Nabi Nuh ni kan seorang Nabi yang berdakwah untuk tempoh masa yang sangat panjang. Tak silap 590 tahun ke 990 tahun. Itulah. Dan tapi umat dia yang ikut ajaran dia sangat sikit nilai dia kan. So sebab tu dalam ni dia ada perkataan sabar. So nak menunjukkan bila mana seseorang tu buat dakwah, dia perlu sabar. Macam Nabi Nuh tu sendiri yang ikut dakwah dia selama dia berdakwah selama 950 tahun tu, bilangan dia just sikit je lah, boleh kira dengan jari je. So yang kedua pasal syukur pula. Syukur tu bila mana ni sebab saya relate dengan kisah Nabi Nuh tau. Tak pasti sebenarnya ayat ni relatable ke tak. Syukur tu pula bila mana untuk orang-orang yang dah beriman dengan ajaran Nabi Nuh iaitu Islam tu, so diorang diselamatkanlah daripada banjir besar bila mana diorang masuk kapal tu. Sebab tu dia kata tajri fil bahari bi ni'matillah. So macam diorang perlu berasa syukur sebab diberikan hidayah oleh Allah untuk ikut ajaran Islam. Dalam masa yang sama diorang terselamat daripada banjir besar tu. So itulah untuk poin yang syukur tu pula. Lepas tu nak relatekan jugalah untuk 2 poin sabar dengan syukur ni dalam kehidupan kita kan. Macam mana kita ni semua sebagai seorang pelajar ataupun orang yang dah bekerja, setiap apa yang kita inginkan tu mesti kita perlu harungi dengan banyak cabaran lah. Banyak ujian, contoh nak jawab exam ke, nak dapat satu title ke dan sebagainya, semua tu perlukan kesabaran. Dan nak share juga satu tips yang personally saya rasa macam bagus lah. Sebab saya perasan bila saya sendiri amalkan benda ni, which is bila mana kita sentiasa bersyukur, which is kita ucap Alhamdulillah lepas kita dapat buat satu perkara. Contohlah kalau saya sendiri personally, bila dapat, maksudnya macam tak dapat jawab satu soalan tu, tak kisahlah fizik ke chemistry, lepas tu tanya orang lain, lepas tu dapat, so automatik kena ucap syukur tu lah. Walaupun benda tu nampak simple kan, dapat jawab satu soalan, walaupun dengan bantuan orang, so kena ucapkan kata syukur tu. Lagi-lagi kalau jawab matematik kan, soalan susah, tu macam rasa bersyukur tu lah. So bila mana kita bersyukur ni, kita dapat rasakan bahawa Allah SWT akan tambahkan lagi rezeki kita. Itulah. Dan last kali, yang ni tak ada pun dalam ayat ni, nak share pasal untuk kita beroleh kejayaan pula, dalam masa yang sama kita usaha, dalam masa yang sama kita bersabar, kita boleh juga kita mendoakan kejayaan ataupun supaya seseorang tu dipermudahkan tanpa pengetahuan dia. Sebab ada kan hadis Nabi SAW, mafhumnya, bila mana seorang saudara tu mendoakan untuk saudaranya lain tanpa pengetahuannya, maka malaikat akan mendoakan untuknya perkara yang sama. So nak menunjukkan doa malaikat ni, malaikat kan makhluk yang tak buat dosa, so sudah tentu doa malaikat ni makbul. So tu je lah. Okay. Jazakallah khair Imran atas tadabbur kan. Mungkin Imran sebab dia teringat kapal tu terus link dengan Nabi Nuh kan. Tapi kalau kita baca ayat ni dia general lah. Tapi betul je lah, dia umum kan. Sebab Allah menyuruh kita melihat. Dalam ayat ni banyak dia menyuruh kita melihat. Alam tara. Sebab tengok ayat, kata alam tara dah banyak tempat ada. Ini seteknik lah. Al-Quran ni nak mengajak kita ni memerhati alam, untuk dia nak menarik perhatian kita kan. Gosh, kita punya interest tu. So kita tengok dah apa kita dapat. So bila kita tengok orang naik kapal ni, kenapa orang naik kapal belayar dekat laut tu dikatakan itu nikmat Allah Ta'ala? Kenapa? Mungkin sebab kapal tu mass dia besar tapi masih dapat terapung dan berlayar. Betul. Dia tak tenggelam kan? Walaupun kita belajarlah buoyant force ke Archimedes principle kan. Tapi itu adalah scientific explanation kan, yang sains keluarkan. Could be true, could be not lah. Dan itu adalah sunnah Allah dia punya formula. Tapi sebenarnya ada kapal tenggelam, betul tak? Maknanya Allah boleh kontrol kapal tu, nak tenggelam nak timbul. Titanic yang dikatakan even God cannot sink it kan. Keluar paper tau, kalau siapa pernah baca paper tu, boleh cari nanti. Bila diorang UK rasanya Manchester kan, dia bina Titanic tu, itu kapal paling mewah time tu.
sampai orang naik kan kelas tiket mahal dan keluar paper UK lah ke New York Times yang dia kata even God cannot sing this, boleh tenggelamkan ni. Tapi travel sekejap je kena iceberg pecah dan tenggelam. Nak katanya Allah suruh kita perhati, naik kapal pun itu nikmat Allah Ta'ala sebabnya dia boleh terapung dan dia boleh bergerak. Angin tu kan Allah bagi angin supaya dia bergeraklah pada tempat yang nak pergi tu. Tak ada orang naik kapal besar tu dia pakai apa. Pelik kan? Duduk kat tengah-tengah laut tu dia boleh jalan elok je. Itu semua di atas nikmat Allah SWT lah. Lepas tu dia berkait dengan ayat yang kedua lah seterusnya kan. Allah nak umpamakan. Tapi dalam orang nak kapal ni, bila datang ombak dia kata kat sini, ayat kedua tu, ayat ke-30, 32 kan. Apabila mereka dirempuh serta diliputi oleh ombak yang besar, seperti kelompok-kelompok awan yang menyerkup. Biasa ayat dia kan. Wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awullah. Maujun ni gelombang-gelombang ombak. Seorang kapal ni, kita tengah parti kapal, tengah imagine naik kapal. Pernah naik ferry ke? Naik ferry yang kereta tu. Yang kalau ferry ada dua jenis kan? Dua jenis ke? Tak ferry yang sekali kereta-kereta naik tu. Langkawi ke nak cross Penang punya island kan, kita naik kereta. Kalau kita naik tingkat 2 kan, naik ke atas, kan dia punya angin sangat kuat tau. Macam nak jatuh kan, sebab ferry tu terbuka dan angin tu sangat kuat. So ketika itu kita sangat cuak. Jadi Allah kata kan, bila orang naik kapal ni, mereka didatangi gelombang yang macam awan besar yang gelombang tu, mereka buat apa? Da'awullah mukhlisina lahuddin. Mereka pun menyeru berdoa kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan kepadanya. Subhanallah. Kemudian, falamma najjahum, bila kami selamatkan mereka, ilal bar, kepada daratan, faminhum muqtasid, di antara mereka, sebahagian saja antara mereka yang bersikap adil, yang kembali mengesakan Allah Ta'ala kan. Nah, ceritanya, atas kapal tu, lepas kita perhati, ketika datangnya ombak, mereka berdoa. Tapi once dah diselamatkan, sebahagian je yang remain bersyukur pada Allah SWT. Bila Allah selamatkan mereka daripada keadaan ombak yang besar tu, sebagian lain tetap kufur kan. Jadi itu adalah pemerhatian. Sekarang betul juga macam yang sebutkan. Cuba kita relate dalam hidup kita ni. Hidup kita macam naik kapal juga kan. Orang naik kapal dia tak selalu datang ombak. Ada waktu-waktu datang ombak. Tapi most of the time tu lah dia stabil dan tenang. Macam kita lah. Ada waktu kita ni ada ups and down, ujian datang, Allah bagi sakit ke, sekarang pandemik kan tengah kira gelombang ombak lah. Tetapi kebanyakan hari-hari kehidupan kita ni hari yang penuh dengan nikmat. Kita bangun okey, bangun ada masak atas makanan, kita dapat sambung belajar, kita ada internet nak access to this, that, kita ada food on the table, kita tak payah fikir tentang apa sakit jiwa ke, sakit macam orang sekarang diuji kan. Tapi bila Allah datangkan ujian, mungkin kita termasuk orang-orang yang ketika diuji itu barulah kita ni kembali berdoa kepada Allah Ta'ala kan. Kembali, apa dia kata kat situ? Fada'a rabbahu kan. Da'awullah mukhlisin lahuddin. Kita takut lah bila keadaan kita ni tergolong orang macam ni. Yang ketika Allah datangkan gelombang-gelombang ini, barulah kita ni kembali kepada Allah Ta'ala, dan bila kita selamatkan, kita lupa dah. Kan? Allah kata sebab itulah, pemerhatian ini hanya bermanfaat bagi mereka yang syukur dan sabar kan. Iaitu sabar ketika datangnya gelombang-gelombang dalam kehidupan dan bersyukur apabila Allah menyelamatkan mereka daripada gelombang-gelombang inilah, gelombang-gelombang ujian ini kan. Itu adalah pemerhatian yang kita dapat bila kita melihat kapal-kapal yang berlayar. Itu generally pemerhatian kapal, tapi macam Imran sebut tadi, dia punya ibrah tu boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita lah. So, tak tahu lah korang punya keadaan ni ada ujian ke tak kan? Semua ada ujian masing-masing. Tapi mungkin kita punya pelajar ni, dia punya intensiti ujian mungkin tak sebesar orang yang ada komitmen kan, macam orang yang bekerja, yang kena jaga family, jaga anak, especially dalam suasana sekarang kan. Kita ni okey je lah, mak ayah tanggung, belajar macam biasa. Mungkin kita punya ujian tu tak not that heavy, tapi ada ujian kita masing-masing. Ujian apa-apa lah, dengan family ke, ujian keuangan ke, ekonomi, ujian belajar ke, ujian dengan kawan-kawan. So, bila Allah datangkan ujian-ujian ini, kita bersabarlah kan. Kita berdoa, dan bila Allah selamatkan kita daripada ujian-ujian ini, maka bersyukurlah. Macam yang sebut tadi kan, betul. Jangan jadi orang yang melupai Allah SWT bila Allah selamatkan ujian-ujian ini. Dan ingatlah,
ujian tu dia datang sikit je. Most of the time kita ni dalam keadaan dalam rahmat Allah SWT. Tu kot sedikit extension ulasan lah. Adakah siapa nak tambah ke nak share lagi? Mana-mana ayat nak kongsi? Nanti siapa-siapa jumpa paper Titanic tu boleh share kan. Dia ada paper tu keluar. Kalau cari paper tu jumpalah. Paper Titanic tu kan yang orang angkat-angkat tu. Tapi tak apa, nanti carilah. Dia kata even God could not sing it. Tak apa, adakah siapa nak share lagi? Tak ada? Adik ke, Amar ke? Kalau tak ada, just share satu ayat lagi lah kot sebagai penutup kan. Rasanya ayat yang hujung-hujung sangat best lah. Ayat 33 dan ayat 34 ni kan. Tapi dia 2 point yang berbeza lah. Ayat ketiga ni cerita tentang Allah menyuruh manusia ni untuk pertama sekali bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan setiap orang tu dia bertanggungjawab ke atas diri masing-masing. Dia kata kan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawma la yajzina walidun an walidihi. Tadi ayat ni Nazmi bacakan, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari yang padanya seorang ibu atau bapa tak dapat melepaskan. Dengar ke bunyi bising kat sini? Dengar. Bising betul jiran sebelah ni. Mandi kolam ni. Dia orang apa ni? Terganggu pula awak Macam mana ayat dia? Dia kata kan, dia kata dan takutlah pada hari seorang ibu atau bapa tak dapat melepaskan anaknya daripada azab, dan seorang anak pula tidak dapat melepaskan ibu atau bapa dari azab dosa masing-masing sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu benar kan. Dan janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan janganlah pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan berani melanggar perintah Allah kan. Ayat ini sangat menyayat hati kan? Sebab Allah remind kita untuk pertama bertakwa kepada Allah, dan takut pada hari di mana parents tidak boleh protect anak-anak pun tak boleh protect parents masing-masing kan. Walaupun mungkin orang fikir, bukankah kalau ada anak hafal Quran boleh jaga mak dia ke? Itu cerita lain lah. Tapi generally, tak ada orang boleh protect orang lain pada hari akhirat kelak. Dekat dunia lah tempat nak protect. Dekat dunia lah kita nak dapatkan, nak betulkan orang lain. Dekat dunia lah kita nak diperbetulkan. Kita jangan rasa mak ayah kita orang bagus kan. Mungkin kita ada mak ayah yang bagus kan. Mak ayah mufti ke, tak tahulah, mak ayah kita mungkin tak tahulah apa kan, harta banyak ke, hafal Quran ke, pendakwah tegar ke kan, Abid Liu ke sekalipun, itu mak ayah kita. Masing-masing mereka beramal untuk masing-masing kan. Dan setiap kita ni beramal untuk masing-masing. Allah ingatkan kita masing-masing orang kena bertakwa kepada Allah. Jangan terpedaya. Fala taghurrannakum, janganlah kamu tipu oleh al-hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan janganlah kamu diperdayakan oleh kat sini kata yaghurrannakum billahil ghurur ni adalah bisikan-bisikan syaitan yang menipu kamu, yang memperdayakan kamu kepada Allah Ta'ala kan. So ayat ini dia nak kata kan, dunia tu sendiri sifat dia tu memperdayakan setanding seperti mana syaitan memperdayakan. Nak kata hebatnya dunia tu boleh memperdayakan orang kan. Yang kita kena take note lah kan. Yang kita ni rasa macam kita masih muda, masih lagi tak perlulah nak terlalu religious beragama kan, sebab mungkin after 40 years, 50 years kita berubah lah. Tapi kita tahu, tengok sekarang kes orang meninggal yang waktu muda, pada usia yang muda ramai meninggal, ramai yang uji kesakitan. So ayat ni mengajak kita semua ni masing-masing kena memberi perhatian
untuk menyemakkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan rasa senang kita datang dari family yang bagus ataupun kita ni berkawan dengan orang baik. Yang baik tu kawan kita. Sebab end up setiap orang tu diuji, dihisap, dihitung, dia sendiri dihitung. Dan jangan rasa dunia tu kita boleh kawal, tak boleh kan? Ataupun okey aku ni strong, iman kuat, tak apalah mendekatkan diri dengan benda-benda yang syubhat contohnya kan, mendekatkan dengan fitnah-fitnah. Contohlah kita kata apa, bergaul dengan perempuan melampau-lampau, tapi kita rasa tak apa, aku ni boleh kontrol nafsu. Kita tak tahu, jangan kita rasa senang kan macam tu kan. Tengok benda yang maksiat ke, tak apa, sebab kalau aku tengok aku takkan buat benda macam ni. Jangan kita nak kata apa merasa ni lah kita ni hebat yang boleh menangkis kehebatan ataupun godaan-godaan dunia ni kan. Sebab benda tu sangatlah menggodakan manusia dan boleh menipu manusia. Dan Allah remind kita semua untuk bertakwa, takutlah kepada Allah SWT kan. Sebagai peringatan lah, terutama kita berada di rumah yang semua orang ada keadaan masing-masing, ada ujian masing-masing, ada suasana masing-masing, yang mungkin tak ada orang nak remind kan, tak ada orang nak bagi teguran, tak ada orang nak bagi nasihat. So ambillah Al-Quran ni sebagai pedoman, kawan kita, bimbingan kita, teguran kepada kita lah, insyaAllah. Itu aku nak share kan tentang ni kot pada hari ini insyaAllah. Tak ada nak tambah dah. Najmi pun tak ada lah, mungkin sambung berkebun kot. So kita tangguh dululah sesi tilawah ni kat sini. Kalau tak ada, kita start dulu insyaAllah. Tak ada Jadi sementara ada beberapa minit lagi berbaki ni, kita akan kembali tengok perbincangan hadis yang kelima yang telah pun kita mulakan pada minggu lepas kan. Nampak ke? Okay, hari ni kita masuk hadis yang kelima lah. Tapi kita ralat juga kan tak ada ni. Nazmi tak ada, Akrami tak ada. Itulah, hopefully siapa yang dengar ni boleh tolong sampaikan lah pada kawan-kawan yang tidak hadir kan. Itulah bahasa kita kena practice kan. It's a courtesy lah kalau kita tak dapat hadir, kita inform awal supaya kita boleh arrange waktu lain ataupun consider kan, boleh bincang dan boleh buat arrangement dengan sebaiknya, sebab kita nak semaksimum lah yang join sesi ini kan insyaAllah. So yang lain pun sama lah kan, kalau ada apa-apa halangan tu kita boleh discuss dulu lah insyaAllah. So hadis yang kelima ni kita dah bincang, dah mula masuk pada minggu lepas. Itu hadis ni sambungan pada hadis 40 kelima. Kalau kita habis yang keempat, kita dah discuss 5 ni. Pada sesi lepas kita dah baca sedikit hadis ini, tapi kita baru discuss tentang Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ni kan. Ada banyaklah perkara kita bincang tentang Aisyah ni. Yang kita kata dia ni antara yang terbanyak riwayat hadis, disebut Nabi yang paling cintai. Dia ini menjadi rujukan dalam sahabat-sahabat dalam Islam. Dan ada kisah menarik tentang Aisyah ni di dalam peristiwa Hadithul Ifki. Ini kita discuss pada sesi yang lepas. Yang ni mungkin takkan betul lah. Kita boleh tanya siapa yang hadir kan. Ini adalah himpunan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Kalau tengok Aisyah tu berada pada kedudukan yang kedua, tak silap. Nombor satu Abu Hurairah kan. Mana Aisyah? Aisyah tu binti Abu Bakar 2210. Kan, bawah Abu Hurairah tu. So baiklah hadis yang diriwayatkan Aisyah. Maknanya Aisyah ni somebody yang begitu istimewa, begitu penting sebab dia kira pegang sumber Islam tu, which is hadis tu, banyak yang dia yang hafal dan riwayatkan pada sahabat-sahabat yang lain. Bila Aisyah ni dia berseteru kan, berseteru dengan Ali, so kem-kem Syiah yang pro Ali ni sangatlah membenci Aisyah radhiyallahu anha. Mereka cuba nak memburuk-burukkan Aisyah dan cuba nak menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dengan tujuan nak menjatuhkan Aisyah kan. Kalau baca buku-buku atau TV-TV Syiah, boleh tengok YouTube Syiah punya YouTube kan. Mereka mengutuk Aisyah ni. Semacamlah kutukan-kutukan yang mereka berikan lah. Tapi sebagai orang yang ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah kita ni kena mempertahankan Aisyah radhiyallahu anha kan. Dia seorang sahabiah yang
sangat hebat, sangat ulung dan sangat besar sumbangan dalam Islam. Ini silakan. Betul, Abu Hurairah paling banyak. Aisyah nombor 2. Dan kalangan perempuan dia paling banyak lah. Sebab dia bukan paling banyak, di antara terbanyak lah kan. Ni antara terbanyak lah semua ni. Abu Hurairah paling banyak lah yang direkodkan. Tapi ini sahabat-sahabat yang ini yang masyhur, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Menarik sebab dalam list ni tak ada pun Abu Bakar kan. Itu benda yang dah bincang sebelum ni kan. Kenapa Abu Bakar tak banyak riwayat hadis? Saya pernah tanya soal ni kan dan dah jawapan kot. Jadi ini adalah kita ambil ibrah apa yang kita belajar ataupun poin daripada Aisyah sendiri kan. Iaitu pertama sekali Nabi SAW tidak ada anak kan lelaki, tetapi Nabi wariskan Islam itu pada isterinya. Maknanya kita nak ajak Islam ni tak perlu tunggu adanya anak kan. Setengah orang tunggu ada anak barulah dia nak pas Islam dia nak memberi sumbangan, nak mengajar, nak mentarbiah kan. Sebenarnya tak kan. Nabi wariskan pada isteri dia dan Aisyah tak ada anak dia sendiri kan. Tidak ada anak on herself. Tapi dia mengajar sahabat lah untuk memahami Islam. Dia menjadi rujukan untuk sahabat-sahabat membetulkan kefahaman mereka tentang Islam. So, Islam tu boleh je kita nak pas pada siapa-siapa. Kita nak wariskan siapa-siapa kan. Dalam konteks kita nak pas kepada junior kita ke, fahaman kita dapat, pada adik kita ke, pada orang yang kita boleh pengaruhi. Tak perlu tunggu ada anak nanti barulah aku nak ajar kot Quran dekat anak aku. Tak, sekarang boleh ajar Quran dekat siapa kan. Sebab kalau kita kahwin pun kita belum tentu dapat anak, betul tak? Dan belum tentu kita sempat kahwin pun. Mungkin mati dulu kan. Atau tak ada anak kita kan, contohlah kan. So, kita boleh je ajak orang tentang Islam. Sebab itulah ladang pahala kita nak mengaut pahala dekat akhirat. Yang kedua adalah ibrah kat Aisyah ni, kita kena milih pasangan yang betul lah kan. Yang mempunyai misi yang sama. Seperti mana semua isteri-isteri Nabi ni support Nabi dan menjadi orang-orang yang mempertahankan Islam selepas ketiadaan Nabi SAW. Okey, kembali pada hadis Aisyah ni. Kita baca pada minggu lepas. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddu. Wa fi riwayati Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fawaraddu. Hadis simpul ya. Yang bermaksud Aisyah meriwayatkan daripada Nabi SAW, siapa yang mengada-adakan satu perkara dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia adalah tertolak. Okey, simple je kan. Siapa-siapa yang adakan. Iaitu man ahdatha ni dah benda baru. Ahdatha, mengadakan fi amrina dalam urusan kami perkara yang tidak ada, yang bukan bersumber padanya, fawaradu, maka benda itu tertolak. Ini adalah riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sahaja, lafaz ni sedikit berbeza. Dia kata, siapa yang melakukan satu amalan yang tidak mengikut urusan din kami, maka dia tertolak. Okey, kalau dalam daurah lepas kan kita bincang, Imam Muhyiddin share hadis ni cerita tentang sumber kan, tentang sumber Islam. Kita tengok nanti apa yang dimaksudkan hadis ni. Okey, hadis ni menarik sebab adanya perkataan amrina kat sini kan. So, kalau kita boleh pecahkan lah nak faham hadis ni, al-amru ni ataupun urusan dalam Islam ni terbagi pada dua lah kan. Dua-dua ni adalah agama, tapi secara mudah kita bagi pada dua untuk kita faham dekat mana kedudukan setiap perkara tu. Pertama, hadis tu menyebut man adasa fi amrina, urusan kami. Urusan kami dekat sini specifically sedang merujuk amrina tu ibadah-ibadah khusus. Okey. Tapi ibadah-ibadah yang urusan-urusan lain yang bukan keagamaan, yang bukan spiritual, itu pun agama juga, tapi dia bukannya faham. Semua dia bukan dalam konteks ibadah khusus. Tapi itu digelar amrud dunia. Bukan bila kata dia adalah urusan dunia, dia bukan Islam. Tak, dia dua-dua ni adalah urusan agama, Islam. Tapi satu yang ibadah khusus, satu yang bukan ibadah khusus. Okey. Bagi urusan-urusan ibadah khusus, Nabi kata itu adalah amrina. Sebab Nabi diajar, Nabi diturunkan untuk mengajar syariat Islam kan. Bagaimana kita nak menyembah Allah. Nabi tak diutuskan untuk mengajar macam mana nak buat kereta, macam mana nak buat kek, macam mana nak buat apa lagi. Nak pakai pampers, nak tanam pokok bunga ros, nak buat nasi lemak. Tapi semua itu usaha agama kan. Sebab kalau kita masak makanan untuk hidup, itu pun agama. Kita belajar cari vaksin, itu agama.
Cuma itu bukan tujuan Nabi diutuskan, sebab tu dia tak sebut sebagai Amrina. Dia sebut sebagai umrud dunia. Hadis lain yang menyatakan tentang perkara ini. Siapa pernah dengar hadis yang Nabi pergi Madinah, Nabi tengok orang buat apa? Cross pollination. Cross pollination ni apa Semelayu dia pendebungaan. Tahu kan cross pollinate? Yang dia ambil benih ni, lepas tu dia letak kat sini, potong sikit, lepas tu dia buah subur. Kalau kita belajar pertanian kan ada kan? GMO tu pun antaranya lah cross pollinate. Bila petani menggabungkan baka pokok ni dengan pokok ni, itu panggil cross pollination. Faham ke? Boleh Google lah. Okay. So, bila Nabi tengok dekat Madinah, orang cross pollinate pokok kurma. Okay. Sebab Nabi datang pada Mekah. Di Mekah ni tak ada tahu pokok kurma. Bila dia pergi Madinah, tengok kenapa dia orang cross pollinate. Nabi bertanya dia orang, kenapa kalian buat macam ni? Okay. The moment Nabi tanya macam tu, sahabat faham, Nabi larang. Sebab Nabi tanya je kenapa. Sahabat pun memahami Nabi melarang. So, dia orang pun stop cross pollination. Tahun berikutnya, bila sampai waktu menuai hasil, hasilnya berkurang. Kerana mereka menghentikan amalan cross pollinate tu, pendebungaan tu. Jadi mereka mengadu dekat Nabi lah, hasil dah kurang sekian-sekian. Kenapa? Sebab engkau larang kami nak cross pollinate. Nabi kata aku tak larang pun, aku tanya kan. Nabi kata antum a'lamu bi umri dunyakum. Sedangkan kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. So Nabi sedang memecahkan urusan-urusan itu kepada dua. Satu amrina, satu amrud dunia. Urusan dunia kan. Sebab dia orang ni petani, sepatutnya dia lebih arif dalam urusan pertanian, bukan refer Nabi. So apa-apa perkara di luar konteks ibadah, kita boleh buat je lah kan. Mengikut kreativiti, kajian masing-masing. Sebab dia urusan ad-dunia. So kita tengok hadis ni cerita tentang macam mana kita nak berinteraksi dengan dua benda ni. Kalau benda tu amrina, ibadah, asal dalam perkara ibadah ni adalah haram. Asal dia adalah tahrim. Cara kita nak faham dia punya kaedah dia, prinsip dia. Untuk melakukan perkara-perkara amrina ni, secara asalnya dia adalah haram, melainkan ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Dan asal dia adalah ubudiyah. Okey. Maknanya dalam konteks ibadah, dia mesti datang dalil dulu baru datang ibadah tu. Bukan datang ibadah baru datang dalil. Dan kita buat benda tu kerana ubudiyah kepada Allah SWT. Prinsip dia kan. Tetapi berbeza dengan umur dunia, asal dia adalah harus. Semua perkara di luar ibadah tu, di luar ibadah khusus tu, semua benda boleh dibuat lah harus. Melainkan ada dalil yang mengharamkannya. Dan asas dia pula objek foundation dia, nak cakap macam mana nak cakap Kalau ibadah khusus, kita buat spirit dia adalah untuk ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Tapi kalau dalam perkara-perkara amrud dunia ini, spirit dia adalah untuk mencari kerahsiaan, mencari hikmah dan tujuan. Kenapa nak kena pendebungaan? Sebab ni boleh meningkatkan production. Tu hikmah dia lah. Kenapa nak kena buat vending machine kan? Sebab dia boleh memudahkan usaha jual beli. Okey, ada hikmah dia, ada tujuan dia. Sebab itu dia punya spirit dia dalam perkara-perkara dunia. Okey, faham Ni cara kita interact dua benda ni. Jadi hadis ini sedang cerita tentang perkara satu ni. Perkara yang atas tu. Perkara yang pertama. Iaitu barang siapa yang adakah dalam perkara amrina ini, yang tak ada asalnya, maka dia tertolak. Habislah. Simple lah. Okey, faham bukannya semua benda ditolak. Tapi kita kena tahu dekat mana kedudukan satu perkara tu. Dekat amrina ke dekat amrul dunia. Okey. Beberapa pelajaran hukum hadis ni Pertama, Islam agama yang sempurna lengkap sebab dia merangkumi amrina dan amrul dunia. Kan? Ibadah Islam bersifat ittiba' dan bukan ibtida'. Iaitu ibadah ini merujuk pada amrina tadi. Sifat dia adalah ittiba'. Kita ikut apa yang telah pun dimulakan dan dirintis oleh Nabi SAW. Bukannya ibtida'. Ibtida' ni kita memulakan. Tak. Kan? Kita hanya ikut apa yang dibuat Nabi. Sebab tu Quran kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutlah aku. Dalam konteks beribadah tu ikut Nabi. Nabi kata, sallu kama ra'aitumu usalli. Solatlah kamu seperti kerana kamu lihat aku solat. Maknanya dari ibadah memang kita ikut ittiba'ur rasul secara fully kan. Tapi dalam perkara luar itu kita boleh ibtida'.
memulakan sendiri. Dalam perkara ibadah mesti berdasarkan dalil nakli. Dalil nakli dalil yang kita ambil daripada Al-Quran atau hadis kan. Mesti dinakalkan, yang dipindahkan daripada sumber yang ditinggalkan Nabi SAW. Dan dalam perkara selain ibadah, itu dalam urusan-urusan amrul dunia, digalakkan mereka-reka. Iaitu invention dan innovation kan. Hari ni pelik sikit kan. Orang Islam, ada setengah orang suka mereka-reka perkara atas tu. Kan? Yang create ibadah baru, cara ni lah, ini nak dapatkan ni macam ni macam ni. Tetapi orang Islam terkebelakang dalam perkara-perkara umur dunia. Padahal kita ni digalakkan sepatutnya Islam ni promote us untuk memperbanyakkan innovation dalam umur dunia. Tapi tidak perlu lagi membuat inovasi dalam perkara-perkara ibadah. Sebab perkara-perkara ibadah telah pun complete ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tapi kita tertinggal dalam perkara dunia kan. Contohnya apa? Invention kita semua barat buat kan. Kita vaksin pun kita ambil daripada orang. Patut kita lah yang laju part tu. Sebab Nabi kata apa? Antum a'lamu bi umri duniakum. Kalau kat Malaysia, buatlah macam Malaysia. Maknanya Islam tak melarang kita mereka cipta dan membuat perekaan-perekaan dalam konteks keduniaan. Boleh ke? Ke terlalu kuliah ke? Macam marah ke? Okey. Okay lah, sikit lagi. Jadi ada beberapa pelajaran umum yang kita boleh ambil hadis ni. Pertama ialah hadis ni cerita tentang larangan mengada-adakan dalam ibadah untuk memastikan ketulinan dan kerabbanian Islam. Allah melihara sumber-sumber Islam untuk ini kan. Kenapa dilarang? Kenapa perkara-perkara yang diada-adakan dalam ibadah itu ditolak? Supaya nak memastikan authenticity Islam tu. Ketulinan dan kerabbanian dia. Kalau benda itu, ibadah khusus tu kan, boleh dibuat-buat oleh orang, maka dia dah hilanglah elemen tulen tu. Sebab orang lain boleh tambah dan buat sendiri. Dan dia dah hilang sifat Islam yang bersifat rabbani. Okay? Islam tu sifat dia rabbani. Rabbani ni apa? Dia mesti bersumberkan Allah SWT. Dan datang kepada Allah Ta'ala dan pergi kepada Allah Ta'ala. Kan? Kalau orang lain yang create, maka hilanglah rabbani dia, jadi manusiawi pula. Sedangkan agama itu datang kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah, hadis ni nak ajar kita penting seorang fardi muslim kan. Setiap individu muslim ni belajar dalam usaha ibadah dia kan, dan syariat dan Islam, berdasarkan wahyu dan mempertahankannya. Kan? Sebab kita kena tahu dalam ibadah khusus ni, supaya kita boleh menapis inilah yang datang daripada Nabi SAW ni. So kita kena ada drive, semangat nak belajar dalam konteks ibadah khusus ni. Al-Qurannya, hadisnya, mengenai hadis yang sahih, belajar fiqhnya kan dengan betul, supaya kita tahu kalau ada orang buat kesilapan, kita tahu ni kesilapan dia dekat mana, kita boleh betulkan dan kita boleh mempertahankan benda yang benar kan. Sebab ramai je orang Muslim yang mungkin confuse part ni kan. Sebab sumber tu diambil dari pelbagai-bagai. Dengar kat Facebook ke, Google sikit ke, YouTube ke kan. Sebab tu orang boleh terpengaruh apa? Dengan lepat lah, macam-macam boleh pengaruh kan. Yang benda-benda tu mengarut tapi orang tetap orang sokong. Sebab cara kita mengambil ilmu tidak tepat lah. Dan yang ketiga adalah motivasi pada umat Islam untuk berlumba-lumba mengkaji dan mencipta dalam urusan dunia. Bukan bermakna urusan dunia bukan agama. Tak urusan dunia juga urusan agama, tapi dia adalah amrul dunia. Rasul tidak diutus mengajarkan bagaimana nak buat urusan dunia, tetapi membetulkan pemikiran why. Sebetulnya Nabi ni dia tak turun kat dunia, tak dibangkitkan Rasul untuk ajar macam mana nak buat kereta, macam mana nak tanam pokok bunga, macam mana nak buat nasi lemak kan, macam mana nak buat nasi kerabu. Nabi tak ajar. Tapi dalam konteks urusan dunia ni, Nabi ajar kenapa kena buat benda tu. Kan? Nabi remind kita why kita buat macam tu. Which is kita buat kerana ibadah dan khalifah kan. Setiap benda kita buat tu mesti kerana ibadah dan khalifah tu. Kerana nak memenuhi dua tujuan hidup kita. Tapi how tu buat tu terpulang pada masing-masing boleh buat. Bolehlah inovasi dalam konteks keduniaan. Doktor ke, engineer ke, terpulang. Tak ada halangan. Selagi mana mematuhi syariat lah kan. Boleh berbuat, boleh mereka cipta. Tapi itulah umat Islam ni, dia jadi umat yang consumer kan. Kita consume daripada orang lain punya penciptaan. Kita name it lah. Apa benda ada kat rumah kita tu, hampir 90% kot. Alah ciptaan bukan Islam lah. In fact, pakai kopiah ni pun made in China contohnya kan. Apa lagi, laptop kita ni confirm bukan orang Muslim buat kan. Jahatnya. Misalkan buruk dengan Muslim. Nak kata kita ni sangat ke belakang lah dalam konteks ni kan. Patut kita laju dalam penciptaan ni kan. Sebab Islam promote benda tu.
Ini ada beberapa tips lah nak berhadapan dengan perkara-perkara yang kita kata bid'ah kan. Perkara yang ditambah-tambah agama ni ada term-term lain yang dikatakan mereka perkara-perkara bid'ah. Tapi ini pun kena belajar dengan lebih mendalam lah. Adakah semua perkara itu dia dikatakan bid'ah? Dan adakah semua bid'ah tu dia adalah sama tarafnya dan perlu dilayan setara, tak kan? Ini adalah apa yang diajarkan oleh Imam Al-Banna lah. Dia share beberapa panduan dan kita berhadapan dengan perkara-perkara bid'ah. Dia kata kat sini, wa kulli bid'atin fid dinillah la aslaha istahsanuha an-nas bi ahwa'ihim sawa'un bi ziyarati fi aw bin naqs minhu walatun tajibu muharibatuhu wal qadahu 'alaiha bi afdal wasail allati la tuaddu ila ma huwa syarrun biha. Dia kata kat sini, semua bid'ah yang dilakukan dalam agama Islam tanpa sandaran asalnya. Dia kata kat sini, ini konteks pada umum tau, perbincangan bidang umum. Kalau benda yang dibuat itu memang langsung tidak ada asal, tidak ada sandaran. Memang benda tu tak ada langsung sumbernya, perkara baru. Tetapi walaupun dia dipandang baik oleh segolongan manusia menurut hawa nafsunya, sama ada dengan menambah atau mengurangkan apa yang telah syariatkan, adalah termasuk perkara-perkara yang sesat dan wajib diperangi dan dihapuskan. Tetapi usaha-usaha nak memerangi perkara ini mestilah dengan cara yang paling baik supaya tidak membawa kepada perkara yang lebih buruk dari bid'ah sendiri. Okay, faham Jadi ini adalah perkara pertama. Benda itu mestilah kita confirm dia adalah benda yang tidak ada asal. La asluha. Okay, ni secara umum Abang Syed tahu, tak cerita detail. Dia detail pada apa yang dia tulis ni panjang lagi lah dia pensyarahan dia. Okay. Contohnya benda tu memang tak ada tapi orang adakan. Yang langsung tak ada sumber, tak ada sandaran tapi orang buat, itulah benda yang dalam konteks bid'ah yang wajib diperangi. Contohnya Yasin dan Malam Jumaat, dia adalah ada sandaran, which is baca Quran. So dia bukanlah konteks ni. Faham ke? Sebab konteks ni lah, konteks amalan langsung tak ada sandaran. Kalau benda tu ada sandaran tapi dia bukanlah dalam kategori bid'ah yang diperangi lah. Okay, Ini general rules lah. Supaya kita tak jadi orang yang terlampau bersemangat dan membid'ahkan orang lain lah. Okay, ini yang kedua. Dia kata wal bid'atul idhafiyah wat tarkiyah wal iltizam fil ibadatul mutlaqah khilafu fikhi likulli fihi ra'yu wala ba'sa bitahmis al-haqiqah bid-dalil wal burhan. Dia kata tadi kategori yang pertama iaitu kategori-kategori yang wajib diperangi. Ini kategori yang kedua, dia namakan bid'ah ini sebagai bid'ah al-idhafiyah. Oh, ni pun nak kena cerita panjang pula kan, tapi carilah. Apa maksud bid'ah idhafiyah ni ialah benda tu dibuat-buat dari segi pelaksanaan dia. Idhafiyah tu ada sandaran kan? Idhafah ni sandaran. Maksudnya benda tu ada tapi cara tak ada. Faham ke? Amalan tu dia ada sandaran dia tapi kaifiat dia tu tak ada tapi orang menyandarkan. Boleh faham? Contohnya macam Yasin lah. Dia bacaan Quran ada tapi membaca Yasin dengan cara tertentu kan. Dimulai dengan ni, ada bacaan tertentu, kena baca pada malam Jumaat. Itu tak ada dalam hadis kan. Itu kaifiat yang orang menyandarkan benda tu pada baca Yasin tu. Okay. So itu kategori idhafiyah. Kategori idhafiyah ni dia kata termasuk dalam masalah khilaf. Setiap orang punya pendapat tertentu, tak jadi masalah nak mencari hakikat melalui bukti dalil. So dia bukan kategori yang perlu diperangi. Bolehkah faham? Yang perlu diperangi tak ada. Yang ni adalah kategori-kategori yang berselisih pandangan. Sebab dia masuk dalam khilaf fikhi. Perbezaan khilaf dalam urusan fikiyah. Maaf lah kalau kompleks nanti kita bincang lagi kali lah. Tapi ceritanya ada di luar sana, ada bid'ah yang dibuat tu adalah bid'ah yang bersifat khilaf fikhi. Maksudnya perbezaan dalam konteks kaifiat sahaja kan. Tapi ada bid'ah yang memang tak ada benda lah. Yang itu baru kita kena ambil serius. Contohnya orang menjadikan penyembahan kubur kan. Berdoa dengan kubur untuk mendapatkan keberkatan. Itu tak ada. Memang tak ada kan solat. Minta daripada kubur tu, minta daripada wali-wali kubur. Ini tak ada. Memang tak ada langsung. Itu dia buat-buat. Tapi macam baca Yasin, efek baca mak surat pun adalah bid'ah idhafiyah kan.
Sebab Nabi tak baca surat macam tu, susunan dia tu. Kan? Tapi Imam Al-Albani sendiri yang menyusun. So dia adalah kaifiat, perbezaan pada khilaf yang kita boleh berlapang dada kan. Yang boleh kita berlapang dada. Sebab dia adalah aspek khilaf pada pelaksanaan. So kita kena tengoklah dekat satu benda yang baru tu, dekat mana dia punya baru dia tu. Pada benda tu ke pada pelaksanaan dia? Faham ke? Pada amalan tu sendiri ke pada cara amalan tu dibuat? Okay. Kalau pada cara, dia adalah benda yang boleh dipertikaikan, boleh diperselisihkan. Kita setuju boleh, kita setuju pun tak apa. Masing-masing ada pandangan. Kan? Sebab ada setengah orang, setengah golongan yang sangat strict kan dalam isu ni, yang mereka memukul rata semua benda itulah dalam kategori yang diperangi. Faham? Sebab tu kita bawakan benda ni. Supaya kita tahu bahawa stand tu adalah stand yang ekstrim lah. Stand yang semua orang anggap semua bid'ah sama, semua itu wajib diperangi, itu adalah satu stand yang ekstrim. Yang patutnya bukan macam tu kan. Tapi apa yang kita nak cerita kat sini, kita kena tahu satu benda tu dia berada di mana. Adakah dia berada di takdi yang ni ataupun yang ni kan. Allah Alam lah. Ini basically pelajaran daripada hadis yang kelima, iaitu kita kena tahu amalan-amalan yang tak ada, kemudian dia ada-adakan, maka ia adalah tertolak. Tapi itu hanyalah dalam konteks amrina. Tetapi dalam agama ini banyak lagi perkara-perkara lain kan. Maknanya ada perkara-perkara amrul dunia itu kita kenalah banyaklah membuatlah kan. So kita revise sikit lah kita punya pelajaran hadis all this while. Kita tengok hadis yang pertama, membetulkan niat untuk berubah kan, hijrah berislam, hadis yang pertama. Hadis yang kedua kita tengok tentang penerangan ringkas tentang agama. Kita nak berubah, nak kenal Islam ini, kena tahulah Islam tu apa. So hadis kedua menceritakan apa itu Islam. Hadis ketiga mendetailkan lagi tentang Islam. Sebab dia kata Islam tu bukan lima perkara, tapi satu binaan yang didirikan di atas lima perkara. Hadis keempat cerita tentang takdir dan cerita tentang nature manusia yang perlu melalui proses tadarus, berperingkat-peringkat untuk berubah tu kan. Dan hari ini kita tengok hadis yang kelima, bagaimana kita nak beramal dengan Islam, mestilah perkara-perkara itu telah pun dibuat ataupun disunahkan oleh Nabi SAW dalam konteks ibadah khusus. Adapun Islam dalam konteks ibadah umum, perniagaan ke, pola pekerjaan yang bukan ibadah khusus tu, bolehlah masing-masing mereka-reka mencari hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang terbaik kan untuk kebaikan dunia insya-Allah. Wallahu alam, tu kot sedikit pada hadis yang kelima. Ni last kot. Soalan pertama kan, soalan kefahaman kat sini. Apa indikator kita peka dengan pelajaran hadis ini? Siapa-siapa boleh jawab?